Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Okey, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Dan seperti biasa, sebelah saya ni Ustaz Fadli yang senantiasa bersedia untuk jawab segala soalan-soalan korang semua. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa, nak bagi tahulah kalau korang ada soalan ataupun apa-apa yang muskil, boleh email kepada kami di Puaka. Oh, tiba-tiba dia boleh buang gitu Nampak? Puaka @gmail. Puaka @gmail Puaka @gmail. Ustaz. puakasg@gmail.com. Ataupun boleh kata orang tu DM kita ke IG kita, IG Puaka SG. Instagram Puaka SG. Oh, Puaka. Confirm SG Ada SG. Okey. Tak lama lagi kita akan ke MY. Wow. Ya, nampak? Tapi manakala border belum buka, kita stay Betul, di SG. kita pasal COVID. Okey, dan penonton-penonton daripada luar negara mana-mana semua, terima kasih banyak. Dan satu lagi terima kasih kepada korang semua yang sudi support kita sampailah kita dah sampai dapat apa? 10K. Wow. Alhamdulillah. It's very short distance. Okay. Never mind, we cut it short. Alright, we cut it short. Let's go. Okay. Email daripada Encik Zulkarnain daripada Jurong West. Okey, kata di sini. Hai, wow. Sorry. Kan tak makan handphone. Kata di sini, saya ada seorang anak saudara yang akhirnya pula. Okey, baca balik Saya ada seorang anak saudara yang akhir-akhir ini ganjil kelakuannya setelah berkenalan dengan seorang lelaki di tempat kerja. Okey. Dia kurang berminat dengan lelaki itu tetapi tiba-tiba macam mabuk kepayang. Ya. Sampai dengan keluarga pun kadang asyik bergaduh gara-gara hal ini. Oh, boleh orang bercinta sampai gaduh dengan family Okey, ada yang kata mungkin terkena sihir. Jadi boleh tak Ustaz bagi pandangan? Ni sebelum Ustaz jawab, ni cakap pasal sihir ni Ustaz. Ada macam famous bila diorang menggunakan apa? Minyak dagu kan panggil. Minyak dagu ada, bulu perindu ada. Bulu perindu selalu macam nyanyi suara sedap pun pakai kena ke? Boleh ke? Dia kena pakai itu bagi susuk. Selalu saya dengar, tak tahu cakap ada macam bulu perindu taruh kat gigi kat mana nanti bernyanyi. Hai burung merpati. Jangan suara sedap. Macam almarhum ini. Kan? Saya pakai bulu tu, Ustaz. Bulu apa? Exhaust. Ulat bulu. Ulat bulu. Amboi, jadi. Naik daun. Okey, jadi macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kalau untuk sebetulnya kes-kes seperti ini, kita kena tengok from all aspects. Okey, so kita tak boleh mentang-mentang dia tiba-tiba dia gaduh dengan family dia ke apa tiba-tiba macam gitu, terus kita bilang oh ni orang kena sihir. So ramai orang DM saya, ramai orang tanya saya pasal ni benda. Pun of course kita kena tengok dari segala aspek. So maknanya kita tengok daripada kerukunan keluarga tersebut. Whether daripada kecil memang dorang main style macam gitu ataupun yang tadinya selalu rapat tiba-tiba oleh masalah lain bukan disebabkan oleh sihir. Contohnya masalah pasal keuangan ataupun tentang mak bapak lebihkan kepada saudara mara yang lain, maknanya siblings yang lain daripada dia. Ini semua main peranan lah. Tapi kalau daripada that side semuanya clear, semuanya tak ada apa-apa, everything is fine macam biasa. Cuma tiba-tiba terus asyik bergaduh dengan family, dengan mak, dengan bapa, dengan adik-beradik, semuanya kira tak sui lah kita panggil. Tak sui lah. Tak sui. Wah. 你讲华语啊？可以吗？我知道我知道。我知道，你不知道啊？哇 ，OK. Kopi oh. Okay. So macam itu semua tak sui apa semua. Then baru kita boleh tengok daripada segi ruqyah ataupun segi gangguan. So gangguan, kalau terkena gangguan seperti ini adalah dipanggil sebagai gangguan ataupun dipanggil sihir mahabbah. Marhabah. No, bukan marhabah. Mahabbah. MAHABBAH. Okey. So mahabbah maknanya apa? Cinta. Wow. Kalau pernah tengok cerita Hindustan, ada kata mahabbatin. Cinta batin. Bukan. Bukan. Mahabbah is cinta. Tain in Arabic means two. Tain. Dua orang bercinta.
So cinta daripada dua orang lah ataupun dua orang yang bercinta. So gitu. Sama macam rakaah, 1 rakaat. 2 rakaat? Rockers. Dah maaf maaf. 1 rakaat, rakaah. 2 rakaat, rakaatain. So mahabbah 1, 2 mahabbatain. So ini dipanggil sebagai sihir mahabbah. Maknanya apa? Orang ni dia mengirim seseorang ataupun mengirimkan jin ataupun dipanggil sebagai apa sahaja yang dapat bantu dia dalam kata sihir lah ni agar orang tersebut cinta dengan dia. Okey. Walaupun orang tu tak suka dengan dia pun dia boleh jadikan macam itu. Okey. So maknanya sini dia akan bahasa Indonesia ni kita akan mabuk kepayang. So 24/7 dia akan ingat orang tu. All the way. Dan dia akan benci orang-orang yang lain. So maknanya dia akan benci dengan lelaki, dia akan benci dengan perempuan, tapi dia tak akan benci dengan orang tu yang sihir dia. So every day dia akan fikir, and especially dia akan sakit bahagian bahu, kemudian bahagian kepala, dan juga tangan dia akan selalu rasa numb. Dia akan rasa numbness. Okey. Tahu kan lagu Numb? Tahu Numb. Kau okey faham. Okey. Ya. So dia sebetulnya ada dia punya cara to counter this. Ada dia punya obat dia selain daripada ruqyah, bacaan ruqyah yang dia kena pergi ataupun dia kena buat sendiri. Then ada sampingan yang mungkin boleh bantu dari segi ruqyah tersebut. So orang yang terkena mahabbah ni semua, dia especially dia akan ternampak daripada punya raut wajah ataupun daripada muka dia. So muka dia akan timbul all this macam jerawat-jerawat. Tadinya tak pernah ada jerawat, terus tiba-tiba banyak sangat jerawat. Kemudian macam muka saya lah sekarang ni. Mungkin saya terkena mahabbah bukan? Tak adalah. Mahabbah dia. Amboi, kita bukan orang nombor 1. Tak adalah. Muka dia cantik, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi. Okey, teruskan. So macam muka dia banyak jerawat, kemudian adanya macam black spots, especially bawah sini hitam. Dark what? Dark Vader. Dark Knight Dark Knight Batman. Dark ring Dark apa? Bawah ni mata ni? Okey. Apa? Quickie dark. Macam-macam tak lah. Tak tahulah. Okey, so akan ada dark circle lah. Dark circle. Semua tak membantu. Dia akan ada dark circle, all these things. So kita ada terapi yang mungkin kita boleh buat, which saya panggil sebagai sauna ruqyah. Wow. Okey. Sauna. Ini sauna ruqyah ni boleh membantu mungkin ada yang kat luar sana ada penyakit macam ni ataupun terkena sihir. Ni ada pula macam mungkin ada kawan dia ceritakan apa tahu, sampaikan laki bini ni, suami isteri. Tapi isteri dia tiba-tiba macam macam tak ada berjauhan dengan suami. Lepas tu kadang-kadang saya dengar isterinya sanggup macam mungkin keluarkan duit untuk yang skandalnya, minta maaf. So adakah mungkin berkemungkinan besar dia terkena mungkin? Mungkin. As I said, kita tengok daripada all aspects. Okey. Jadi so, macam contohnya suami kaki pukul. Tapi yang orang dia kenal lelaki ni contohnya orangnya baik, tak pernah pukul, tak pernah apa. Of course dia akan so-called macam jatuh cinta dengan orang tu. Ini skandal dan juga masalah keluarga. So ini tak ada kena dengan sihir. Saya pun tanya tahu, adakah dia kena kaki pukul apa? Cakap tak. Laki dia solat, doa begini. Ya. Lepas tu kadang dia tak pernah angkat tangan, tak pernah apa-apa pun. Tapi dia yang kena pukul. Oh, dia yang kena pukul. Kena pukul sebab tiba-tiba macam dengan isterinya. Dia rasa benci dengan semua orang kecuali orang yang dia hantar. Mungkin. Tak tahulah. Jadi kalau yang Ustaz ada something nak tunjukkan kita tu, mungkin semua boleh cuba untuk test ke. Tapi takkan orang tu kalau dah kena dia pun nak test juga. As in apa yang Ustaz nak tunjukkan nanti. Semua boleh. Dia tak semestinya orang tu kena sihir tau. Okay. Orang yang tak kena sihir pun nak buat ni benda also can. It's good for your face. Yes. Why you look at my face? Okay lah, I look at my face. Okay, hari ni Pocket Extra kita akan mengekstrakan lagi episod ni sebab Ustaz nak tunjukkan sesuatu yang ekstra. Jadi apakah ekstranya Ustaz hari ni? Okay, so ekstra ni kita akan buat sauna. Macam mana orang nampak tu sauna tu macam mana kan? Ada sebetulnya senang je. Dia sauna untuk muka and everybody boleh buat. Dan bahan-bahannya saya rasa memang semua orang tahu pun dan senang untuk dapat dia pasar.
Okay. So, penonton sekalian, selamat datang ke Dapur Puaka. Dapur Puaka. Okay. So, mula-mula kita adakan tengah sini nak beri sini. Ini namanya apa? Ini namanya weighing scale. Weight tu tepat itu. Weighing scale Weighing Cuba scale. berdiri atas ini. Induction, right? Induction Puaka. Jangan nak cakap macam-macam Ustaz. Belum Ustaz. Nanti dia terus muncul. Kemudian kita siapkan kuali Puaka. Kuali ni Ustaz Ya, saya. Okay. Okey, dan So, macam bahan-bahannya. gini, kemudian kita tengokkan je lah. Kita tengokkan. kita tengokkan. Tengokkan je. Tengok. Okey lah saya betul lah. Dan kita ada bahan-bahannya. Yes. Iaitu Okey. So, ni adalah bahan-bahannya. Ini yang saya keluarkan lah. Saya punya sendiri. Tapi kalau nak keluarkan, you all ada extra yang you nak letak ke apa, is up to you. Tak ada masalah pun. You boleh cari any bunga-bunga yang wangi ataupun apa sahaja yang ada manfaat untuk muka, you boleh just letak. Tapi kalau macam ini sudah cukup dah actually. Tapi kalau boleh kita ikut apa yang Ustaz bagilah. Tak ada bunga lain seram pula. Betul juga. Kan? Bunga rampai tu susah dah. Okey. Oops. Okey. Kita ada di sini 3 helai daun sirih puan-puan. Yes, kita ada daun sirih. Ya. Kemudian kita ada melor. Ya. Ataupun orang Indonesia kita panggil sebagai melati. Melati. Ataupun English panggil jasmine. Ya. Kalau ini dimakan bisa ya, Pak? Bisa. Bisa. Bisa mati. Dah. Bisa. Kalau untuk yang sirih ni, kebanyakan ni orang-orang India. Orang-orang India, diorang suka makan. Mana? Sirih. Oh, sirih. Ya. So, sirih ni bagus untuk apa tau? Di antaranya untuk buang bau mulut, untuk buang bau badan, dan juga maaf kalau untuk perempuan, especially perempuan yang mungkin dia ada so-called macam sakit UTI, urinary tract infection, ataupun baru habis melahirkan, kan maaf kata bahagian bawah kan mungkin ada agak kurang elok baunya, boleh pakai dengan ini sekali. Jadi lapkan di bawah. So dia akan agak bagus untuk kesihatan lah. Kemudian kita ada rose ataupun kita panggil mawar. So mawar, so can be any. Pasal saya nak ambil 2 je, jadi kasihnya nampak jadi cantik sikit lah. Merah dan juga pink. Hebat. Jadi macam flag Singapore kan, merah pink. Berapa kuntum mawar? Sekuntum mawar merah tak cukup? Tak kisah. So nak 2 ke, 3 ke, 5 ke, it's up to you. Tak ada masalah. So lagi banyak, lagi wangi lah. Okay. Habis yang ini? Dan ini adalah basil leaves. Basil leaves. So basil leaves ni pun banyak juga dipakai oleh orang-orang dulu. Ada yang sampai 5,000 years ago pun orang dah start pakai. Maknanya daripada zaman dulu tau. Basil. Basil ke bahasa Melayu apa? Basil. Hebat. Terima kasih. Bagus. So basil ni dia biasanya orang untuk makan ke, ataupun orang-orang Thailand kan diorang suka masak ayam dengan basil. Okay. So it's good for your face also. So yang mana basil sendiri dia ada berbagai vitamin. Dia ada vitamin A, kemudian ada vitamin C, E, vitamin K. So it's good for your face also. Okay, so kalau macam gitu, ini ada 4 bahan-bahannya. Sirih, melati, basil dan juga bunga ros. Betul. Okay, so kita mulakan sekarang, boleh Ustaz? Cara-cara Boleh. dia. Okay. Oh, ni ada air. Yes, kita ambil air dulu. Tuang bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak air? Kita ambil dalam setengah daripada ni. Okay. Setengah sudah cukup. Chef. Yes, Chef tak on, macam mana? Kita letak dulu baru kita on. Okay. Okay. So sekarang kita akan on dia punya induction cooker. Ya. Okay. Sekarang pertanyaan saya, kat mana dia punya on dia? Macam main game. Macam gitu. Okay, macam gitu. Ini Okay. macam volume Yeah. Okay. So ini induction cooker. Okay. So jangan main DJ kat sini. Okay. Boleh. Okay. So ni sambil kita tunggu, mungkin saya boleh jelaskan lebih lagi tentang yang sihir mahabbah ni. Okay. So sihir mahabbah ni ada yang panggil sebagai sihir kecintaan. Alright. So dia bukan hanya case ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-tunang. Bukan itu saja. Tapi even kat Singapore,
kes yang pernah saya tangani, isteri sihir suami. Dan sebaliknya, suami sihir isteri pun ada dengan sihir mahabbah. Biar dengan bertujuan mereka senantiasa bersama. As in tak bercerai-berai. Tapi kalau macam gitu berdosa tak? Sebab dia macam menggunakan sesuatu untuk merapatkan. True. Jadi sebetulnya berdosa? Betul. Berdosa. Okay. Walaupun suami dan isteri tetap berdosa. Kita tak boleh paksa seseorang untuk sayang dengan kita. Yang mana sayang, cinta semuanya naturally datang daripada hati. Dan yang menggerakkan hati untuk membenci, untuk mencintai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengontrol semua dalam diri kita kan? Termasuk di hati. Sebab itu dalam doa dia kata ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kami di atas jalanmu ya Allah. So tentang agama sahaja pun kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan kita punya kepribadian. Betul. Untuk kita punya kesenangan diri pun minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sampai begitulah. Walaupun saya faham, kadang-kadang ada orang dia sihir isteri dia, sihir suami dia dengan sihir mahabbah ni biar apa? Dia tak ada skandal yang lain, tak ada lelaki lain, tak ada perempuan lain. Tapi that's not the way how to do that. Wow. I agree with you. Yes. Yeah. Because okay. Kita hari ni main banyak. Itulah. Tapi bagi saya untuk kata orang tu untuk merapatkan lagi silaturahim adalah kepercayaan yang harus kita ketengahkan. Yang first tu trust. Asal ketawa? Tak ada. Trust lah yang penting, yang sebabnya kalau yelah itulah apa dia kunci utamanya betul. So nak saya share macam mana cara nak buat sihir mahabbah. Nak buat sihir tak payah pula, tak payahlah. Saya kongsikan sedikit biar orang tahu kalau ada orang ajar macam gini jangan buat. Okey, ingat ini cara ni ustaz nak bagi tahu cara-cara apa orang buat sihir yang mahabbah ni, tapi jangan buat. Tapi sekiranya taruhlah orang cakap awak jumpa orang cakap tu, okey aku boleh tolong kau buat ini, mesti orang tu suka kau. Kalau dah ada macam ciri-ciri macam ustaz cakap ni, terus kalau boleh jangan. Itu under kategori sihir. Yes. Okey. Ingredient pertama. Okey. Tapi saya tak akan sebutkan berapa kali mungkin kita kena baca doa ni ataupun doa tu pun saya tak akan sebutkan. Jangan. Saya hanya sebutkan beberapa tanda-tanda sahaja ataupun cara-caranya sahaja. Jadi biar kita dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Okey. So di antaranya yang pertama adalah untuk puasa 7 hari. Orang tu kena puasa 7 hari. 7 hari berturut-turut. Okey. So puasa 7 hari berturut-turut. Kemudian every day dia tak boleh, bila buka puasa tu dia tak boleh makan sesuatu yang bernyawa. Berbuka dengan sesuatu yang bernyawa. Buah-buahan. Maknanya dia kena makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Dia tak boleh makan ayam, ikan, udang ke apa semua. Burung. Burung, unta, harimau. Siapa yang makan harimau? Astaghfirullahalazim. Kemudian so tak boleh makan benda-benda yang bernyawa. Kemudian setelah dia makan tu, kemudian dia kena tahan lagi puasanya. Tahan puasa. Yap. Setelah makan tu kan biasanya kalau kita makan tu dah habis kan, kita tunggu sampai subuh kan, dia continue puasa, kita sahur kan. Tak, dari situ continue puasa lagi. Wow. Terus sampai besoknya begitu sahur sampai hari ke-7. Wow. Dan tiap kali habis solat, nanti ada perkara-perkara yang perlu dibaca. Dan ayat tu sendiri ada dalam Al-Quran. Okey, tak perlu kita terangkan. Dia ada dalam Al-Quran. Saya boleh sebut beberapa kali lah sebab saya tak sebut dia punya ayat dia kan. Tak maulah nanti diorang lagi cari-cari Google. Okey, ni ayat ni. Okey, 8 kali, 7 kali. Okey, boleh. Lebih baik jangan bagi tahu apa ayat tu. Okey. So saya tak sebut ayat dia dan beberapa kali tu dibacakan setiap habis solat tu. Ustaz nak cakap tak nak? Saya tak ada masalah pun. Saya cakap bilangannya saja. Okey. Dia tak boleh sebab dalam Al-Quran terlalu banyak sangat. Dia tak ada yang terlalu sangat. Dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali menyusahkan diri kan nak suruhkan orang. Yep. So macam gitu until on the 7th day. So bila sampai on the 7th day tu, apa dia kena buat? Bila yang last kali tu, bila dia dah buka puasa dengan sesuatu yang tidak bernyawa, kemudian dia kena baring, kemudian dia pejamkan matanya, dia bayangkan muka orang yang dia nak sihir tu. Wow.
sampai dia sampai pada fokus yang tertentu, betul-betul fokus, dan orang tu sendiri dia akan masuk dalam alam bawah sadar kita. Sebab kita duduk ataupun kita baring, fokus, kemudian orang tu sendiri akan masuk dalam dia punya minda, dan dia akan macam telepati macam tu. So macam gitu. Wow. Dan ini maaf kata, dan orang tersebut bila kita dah berjumpa dengan orang yang kita suka kan, pasti akan ada sesuatu yang mungkin saya tak layak untuk saya sebut kat sini lah. Kira kita melakukan sesuatu dan lain-lain, dan itu dirasakan seperti betul, macam fizikal. Ya. Dan itulah time orang tu sudah kena. Okey. So ada cara macam gitu, kemudian ada cara yang melalui minyak. Minyak apa tu? Macam minyak dagu ke, ataupun minyak pellet ke apa. Minyak dagu. Okey, cakap pasal minyak dagu, macam mana tu? Ke dia press dagu dia keluar minyak? Tak. Itu diambil daripada mayat. Wah, korang berani nak pakai minyak dagu mayat orang? Yep. Dan itu ada syarat-syarat yang tertentu. Contohnya mayat tu sudah beberapa hari ataupun dalam keadaan yang seperti apa, contohnya sudah bernikah ataupun belum bernikah. Semuanya ada dia punya so-called macam dia punya khasiat dia gitulah. Kalau mayat tu yang dah bernikah lain. Habis Kalau yang belum bernikah, dia korek mayat tu, lepas tu dia siap-siap kasih keluar minyak macam tu. wallahu alam, tak tahu macam mana lah, tapi dia campur dengan apa gitu. Sebab saya rasa darah pun sudah beku kan. So apa sahaja yang keluar daripada itu dipanggil dicampur dengan minyak, itu yang menjadi dia punya bacaan-bacaan dengan mantra tersebut lah. So bila dah buat apa semua, baru dioleskan. Dioleskan, is it? Dioleskan kepada orang yang ini dengan mantra tertentu dibacakan, kemudian dah jadi macam gitu. Ustaz, test masuk tangan dah panas belum? Cuba awak dulu masuk. Wow. Boleh kita masuk kan? Boleh. Nak masukkan motornya? So ni kita buat sampai mendidih. So tak kisahlah. So mendidih semua, then you boleh masukkan semua. So ini yang daun sirihnya. Daun sirih, daun sirih. 3. Ni kemudian berapa? Rose-nya masukkan semua je tak apa. Semua? 1. Dia berapa banyak 2, tak kisah. 3, 4, 5, 6, 7. Wah, angka 7 ganjil. Ni? Okay, so basil masukkan lah. Berapa banyak? 3 tangkai. 3 tangkai. Kemudian kalau untuk yang melati ataupun melor, boleh ambil segenggam sahaja. Segenggam. Nampak? Wow. Nampak? Yes. Ni taruh semualah. Okey. So masalah gaul so masalah dia nak gaul ni. Yes. Pakai apa nak gaul? Okey, sekejap Kita gaul bismillahirrahmanirrahim. Gaul lah. Yang macam-macam Ustaz. Gaul. Ya, kita berdua hari ni macam makan apa yang bakar-bakar tu? Apa barbecue? Barbecue. Yes. Tempayaki. Steamboat. Yes. Tapi kalau tengok bau dia. Bau dia sedap. So once kita buat macam ni kan, bila kena uap kan dia akan buka kita punya muka punya pores. Iyalah. So daripada yang benda-benda yang kita rebus ni, khasiat dia itu yang akan masuk. Tapi ini untuk minum ke apa boleh? Tak, bukan untuk minum, tapi untuk inilah, untuk muka lah. Ada yang pelakon daripada luar negara, dia makan bunga melati. Makan? Boleh actually. Dia bagus bunga melati ataupun melor. Dia bagus untuk apa tahu? Untuk buang kanser. Buang kanser. Yep. Memang pandai je picit Alamak, dia dah berbuih macam mana ni? Okey, ini dah boleh tutup dah. Dah boleh tutup dah? Tak ada, kita kecilkan dulu lah. Kecilkan. Dah kecil pun Ustaz. Okey, betul. So bila kita masak seperti ini kan, jangan lupa untuk baca ayat ruqyah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Buat ayat ruqyah. Jadi jin ni tak suka dengan benda-benda yang seperti ini ataupun daripada sihir. Ni semua akan memecahkan segala sihir insya-Allah. Jadi sambil ini kita baca Fatihah dengan 3 kul. Okey. Jadi nak saya bacakan sekali. Kalau ruqyah tu panjang kan? Macam 1 jam 2 jam. Tapi ini yang ambil yang asas punya. Yang asas punya. Asas punya. You all semua, you all say. Okey, Ustaz boleh baca kan? Boleh. Jadi kat rumah pun yang mungkin nak ikut sama baca, you all korang boleh macam pause, press. Okey, Ustaz baca pelan-pelan Ustaz Okey, so sambil kita gaul. So gaul tu jangan begini tapi arah tawaf. Anti clockwise. Okey. So baca sambil kita gaul sambil kita baca, okey. Okey. Contohnya begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dah. Alhamdulillah. Okay. So bila rasa dia punya bau dia dah naik apa semua kan, itu dah cukup dah. Okay, tak perlu macam nak tunggu 15 minit ke 20 minit ke apa ke gitu kan. Tak perlu kan? Tak payah. Okey, dan kita akan matikan. Boleh matikan? Yes. Alright. Okay. So ni kena saya rasa jangan matikan dulu. Apa? Jangan matikan dulu? Sebab kita nak ada siapkan tuala. Siapkan tuala. Tuala dah siap. Okay. So nanti nak kena bowl. So letak sini, kemudian you tutup you punya kepala bowl ni so nanti kita. Okay. So ni make sure you jangan taruh lama sangat tau. So once dah boil ni, you straight away you tuang, then from that you straight away tutup. So jangan terlalu lama sangat. So kita matikan ni So once you dah start tu, nanti boleh baca surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat ke-10. So sambil dibuat tu lah sauna tu. Okay. So ni kita matikan dulu. Alright. Oh, panas tu. Boleh? Boleh. Bismillah. Nak semua? Yes, semua. Okey dah. Okey. Oh, cantik Okey, alhamdulillah. Boleh panas tak? Panas, Ustaz. Ni kita tepikan dulu. Okey, alhamdulillah. Handphone. Okey. Nah, okey. So mana dia punya ininya? Tualanya. So awak jadi modelnya boleh? Jadi model boleh. Boleh, insya-Allah. So dah tutup, kemudian muka letak seperti itu sekitar dalam 5 sampai 10 minit. Okey, insya-Allah. Wow, Batman. Tutup. Okey. Nanti rambut rosak Ustaz. Rambut rosak. Sekejap je. Okey, bismillah. Lepas tutup gini? Yes, so your tangan gitu. Yes. Lepas tu? Okey, dah rasa dia punya hangat dia. Memang. Biarkan macam itu. Sampai bila? So, sampai habis kan nanti saya bacakan dulu dia punya ayat dia. Ni panas. Pakai kacamata tengok macam ni. Buka kacamatanya, ya Allah. Okey, sorry. Hanyalah Ustaz ni menjadi orang tak baik lah. Okey. Kasih lama lagi. Okey. So sambil boleh dibacakan ruqyah. Saya bacakan ruqyah ni sekali. Memang macam Allah. itu. Cepat Ustaz baca. Okey. Jadi contohnya surah Saffat ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. La yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sadaqallahul azim. So cukup baca itu, kemudian biarkan macam itu all the way. Allah. So 5 sampai 10 minit. Masya-Allah, mukanya berseri. Lain kali tolong panggil model lain Ustaz. Okey, boleh. Kalau ada model lain bagus ya. Seri. So macam mana rasanya? Panas. Memang panas. Kan? Yes. Begitulah cara-caranya. Berseri
Tak bilak weh. Bilak weh. Boleh, tak ada masalah. Selamat tak pakai makeup apa kat sini kita. So kalau macam gitu, once you dah habis 5 to 10 minutes, okay, max 10 minutes bila dah start duduk sejuk apa semua dah boleh angkat dah. Okay. So once that your pores sedang terbuka, maka you boleh ambil air batu. Air batu, then you just lap you punya muka pakai air batu. Mana air batunya? Untuk close your pores. Air batu mana? Sekarang puas terbuka macam mana? Makin boping muka saya, Ustaz. Suka? Ketawa, suka? Muka nak pakai ni Ustaz untuk TV. Nak air batu tak? Ni saya ada air. Batu kita cari kat luar. Aduh. Batu. Nak? Tak sejuk pun. Okeylah, gitu cara-caranya. Okay, so macam gitulah cara-cara dia lah. Berapa kerap? Nak kena buat macam ni? Kalau boleh buat setiap hari. Setiap hari? Yep. Setiap hari sambil diruqyah juga. So bukan bermaknanya kita buat ni tapi kita tak perlu diruqyah. Tak. Maknanya ruqyah kena buat. Ini pun kena buat. Wow. So ini yang terkena sihir boleh. Kalau you biasa jaga you punya muka, kecantikan muka dan lain-lainnya, also you can do like this. Alright. So untuk siapa sahaja yang yang very particular dengan muka, silakan buat. Tak semestinya kena sihir semua kan. Jadi setiap hari yang kena sihir, setiap hari sampai berapa lama? Sebaiknya 60 hari. 60 hari. Kalau untuk menjaga kecantikan? Sepanjang hidup. Wow. Okey, kalau siapa nak cantik boleh gunakan ini, memang tahu dilindungi. Lelaki boleh, perempuan pun boleh, tak ada masalah. Yes, itu saja saya rasa tips-tips. Ustaz ada apa-apa nak add on? Bagi siapa sahaja yang masih mengamalkan sihir mahabbah ataupun apa sahaja you paksa orang untuk sayang dengan you, jangan gitulah. Untuk you punya jabatan ke tempat kerja you ke apa, cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ini caranya untuk mendapatkan hati manusia. Inilah bukan caranya agar dicintai oleh manusia. Tapi you sendiri perbaiki diri daripada sikap, akhlak dan juga adab kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada adab pada manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua orang akan cinta dengan kita secara automatik, insya-Allah. Betul. Yang penting jaga diri awak, tingkah laku awak, itu yang paling penting sekali. Sedangkan kalau kita berkelakuan yang tidak baik pun, kadang-kadang bukan orang yang cinta yang kita nak tackle tu tak suka. Betul. Sebelah kita ni pun kadang orang tak suka. Macam tu. Tak ada, maksudnya orang yang duduk sebelah kita pun, orang duduk sebelah kita ni pun orang tak suka. Okey, faham. Faham ya? Faham. Okey. Lagi cuma kau asam. Okey, terima kasih. Diharapkan hari ini segala tips yang kita tunjukkan memberi manfaat kepada you all semua, dan diharapkan Encik Zulkarnain dan juga yang lain di luar sana yang mempunyai masalah yang sama boleh gunakan tips-tips ini. Dan bagi anda yang sekiranya ada apa-apa soalan, nak ingin tahu, jangan lupa email kepada kami di puakasg@gmail.com ataupun hantar segala DM kepada Instagram kami iaitu puakasg. Dan Ustaz apa-apa nak cakap? Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga untuk tekan butang loceng butang. Butang loceng ke loceng butang? It's up to you. Alright. Just press the bell lah. Boleh lagi. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.